Di sebuah rumah usang, tinggal seorang tukang kasut yang baik hati. Tukang kasut itu akan menghadiahkan kasut kepada orang yang memerlukannya. Lama-kelamaan, tukang kasut semakin miskin sehingga hanya mampu membeli kulit kasut yang cukup untuk membuat sepasang kasut sahaja. Pada suatu hari, dia meninggalkan kulit kasut di meja bengkel kerja lalu pergi tidur. Pada keesokan harinya, tukang kasut itu berjalan menuju ke bengkel kerja. Dia terkejut apabila mendapati sepasang kasut yang sudah siap dibuat dengan sempurna di atas meja kerjanya. Bilakah aku membuat kasut ini? Kenapa aku tak ingat? Mungkinkah aku sudah lupa kerana tua? Rekaan kasut itu cantik sekali dan jahitannya sangat sempurna. Tukang kasut mempamerkannya di tingkap kedai lalu menunggu pembeli. Tidak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya tertarik dengan kasut itu dan segera memasuki ke dalam kedai untuk membeli kasut tersebut. Selamat pagi, Encik. Aku ingin membeli kasut yang terletak di tingkap itu. Berapakah harga kasut itu? Kasut itu merupakan kasut terbaik yang pernah aku lihat. Tukang kasut menjual kasut kepada pelanggan tersebut dengan harga yang berpatutan. Hari selepasnya, tukang kasut membeli kulit kasut untuk 2 pasang kasut dan dia meletakkan kulit kasut itu di atas meja bengkel kerjanya. Pada keesokan pagi, dia terkejut lagi apabila melihat meja kerja. Terdapat 2 pasang kasut cantik yang terletak di atas meja pada kali ini. Peliknya, kenapa kasut sudah siap dibuat? Saya ingat semalam saya tidak membuat kasut itu. Mungkinkah ada orang yang sedang menolong saya? Seperti hari yang pertama, kedua-dua kasut ini dijual dengan harga yang baik. Sejak kejadian itu, tukang kasut menjadi terkenal sebagai tukang kasut terbaik di bandar. Kedainya dipenuhi pelanggan setiap hari. Walau bagaimanapun, tukang kasut tidak sombong dan amat berterima kasih kepada orang yang menolongnya secara diam-diam. Pada suatu hari, tukang kasut memutuskan untuk mencari orang yang menolongnya. Mengapa saya tidak berjaga malam ini dan melihat siapa yang memberi bantuan kepada saya? Apabila larut malam, tukang kasut meletakkan beberapa kulit kasut di atas meja. Kemudian, dia bersembunyi di belakang meja. Tiba-tiba, tukang kasut terperanjat melihat 2 pari-pari kecil terbang masuk ke dalam bengkel kerja. 2 pari-pari itu membuat kasut sambil menyanyi dan menari. Tukang kasut tidak mengganggu pari-pari. Pada keesokan pagi, tukang kasut memutuskan untuk membalas jasa pari-pari.
Dia telah membuat 2 pasang kasut kerja untuk pari-pari dan menyediakan pelbagai makanan. Dia juga meninggalkan satu nota yang bertulis terima kasih. Apabila larut malam, pari-pari datang membuat kasut lagi. Setelah siap, mereka ternampak hadiah yang disediakan oleh tukang kasut dan nota terima kasih. Mereka berasa amat terharu. Setelah menerima hadiah, mereka terbang ke tempat lain untuk membantu orang baik hati yang memerlukan bantuan mereka. Sejak itu, pari-pari tidak datang lagi. Tukang kasut meneruskan kerjaannya dengan kemahiran sendiri. Namun, tukang kasut tidak pernah melupakan jasa pari-pari seumur hidupnya. Cerita ini mengajar kita untuk menjadi seorang yang baik hati dan sanggup menghulurkan tangan kepada orang yang memerlukan bantuan. Sifat baik hati tukang kasut telah menyentuh hati pari-pari. Oleh itu, pari-pari sanggup membantunya apabila menghadapi kesusahan. Kita juga perlulah menghargai jasa orang lain seperti tukang kasut yang membalas jasa pari-pari.